Uhaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abdul Ghani Yahya wa Syaikh Umar Yusuf, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatut Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jalan iman dan yakin itulah kita dikira layak untuk ditempatkan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung. Saya baca dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah wa tanazzaha an musyabahatil hawadith fi nu'utihil azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidin wa safwati rabbil alamin, sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah.
Segala puji tertentu bagi Allah yang ketunggalan dengan sifat keesaannya. Wa tanazzaha an musyabahatil hawadithi fi nu'utihil azaliyah. Dan tanzih sucinya akan Allah Ta'ala itu daripada musyabahah keserupaan dengan al-hawadith, makhluk fi nu'utihil azaliyah, pada sifat-sifatnya sejak azali lagi. Wassalatu wassalamu, iaitu bermula ataupun juga dan, setengah terjemah kata dan salah artinya rahmat. Wassalamu, watu waw ataf, maknanya dan juga. Dan rahmat dan assalam. Salam artinya selamat. Selamat. Ala atas sayyidil muwahhidin, penghulu muwahhid yang menyatukan. Wa safwati rabbil alamin, dan safwah pilihan yang dipilih oleh Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. InsyaAllah kupasan kita pada malam ini berkenaan dengan perkataan atau kalimah wassalam. Wa tu dengan makna ataf, dengan makna dan, ataf. Kemudian assalam, alif lam sin lam alif mim, assalam. Assalam ini adalah salah satu daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah. Dan assalam itu dengan makna pada nama Allah itu, iaitu Allah yang maha menyelamatkan, keselamatan. Salam, selamat. Salam ni juga digunakan dalam kita menyampaikan salam. Assalamualaikum, artinya assalam, selamat, ala ataskum, kamu semua, selamat ke atas kamu semua. Hukum memberi salam adalah sunat, namun hukum menjawab salam itu adalah wajib. Jadi mina wajib ni maknanya dosa kalau tak jawab, kalau orang bagi salam. Cumanya di mana yang jadi wajib? Wajib menjawab salam itu dengan salam yang diberi secara berlafaz. Secara berlafaz. Kalau bertulis, hukumnya tak wajib jawab. Contoh kita nak masuk masjid ke, atau masuk kedai ke, masuk pejabat ke mana, ditulis atas tu Assalamualaikum. Dah wajib jawab? Tak wajib. Tapi nak jawab, sila jawab. Waalaikumsalam, jawab. Tapi hukumnya tak wajib. Dia masuk macam tu saja, tak masalah. Sebab kalau jadi wajib jawab salam dengan tulis, jenuh kawan tu bila dia nak masuk. Sebab dia tulis itu Assalamualaikum, dia pun dia faham Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Dia bila nak masuk. Dan sebab tulisan tu sentiasa ada. Jadi hukumnya kata ulama tak wajib jawab. Tapi nak jawab pilah. Sama juga di telefon kita. Orang tulis Assalamualaikum dengan tulisan semata, maka tak wajib jawab. Nak jawab boleh jawab, tak ada masalah, tapi tak wajib jawab. Sebab dia hanya tulisan. Tapi dengan syarat, kata ulama, sekiranya orang itu semasa dia tulis Assalamualaikum di surat ke, di WhatsApp ke mana ke, dia tulis Assalamualaikum, malah dia bukan hanya tulis, dia lafaz. Masa dia tulis tu, dia pun lafaz Assalamualaikum. Kalau dia lafaz, wajib jawab. Sebab jawab tu bukan atas tulisan tu, jawab tu atas lafaz. Tu mana kita nak tahu, takkan nak tanya dulu hang lafaz tak tadi masa hang bagi salam tulis dalam WhatsApp. Tak payah tanya. Jadi bila tak tahu, dikira tidak berlafaz, sebab yang kita nampak hanya tulisan. Macam tu kaedah hukum. Jadi tadi tak usah nak mengamuk, nak marah. Kadang kita hantar mesej, kawan tu pun tak jawab. Hang ni jawab salam dulu, kata. Sebab jawab salam bukan dengan tulisan, jawab salam dengan apa? Dengan lafaz juga. Kadang-kadang ada orang hantar mesej kat dia, Assalamualaikum, tulis. Lepas tu dia baca Waalaikumsalam, dia sebut kat mulut, dia tak tulis
WAALIK apa semua tu, dia tak tulis Waalaikumsalam satu. Tapi dia jawab di mulut dia. Sah dah lah dia jawab salam. Han ni tak jawab, mana hang tahu aku tak jawab? Tanya dia balik. Hang tak tulis? Loh, bukan mesti kena tulis. Aku jawab kat mulut. Gitu. Sama juga macam orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia pun tulis ada sahabat kita ni kan, ada grup masjid kan. Orang pun tulis dalam tu ada kematian sahabat kita gini. Lepas tu lagi ada yang tulis situ tu. Al-Fatihah dia tulis tu. Kan? Lepas tu semua pakat duk tulis. Kita pula tak tulis. Lagi ada sikit yang komen situ, dia kata orang lain semua tulis Fatihah, hang seorang tak tulis. Bukan wajib tulis. Yang sunatnya kita baca suratul Fatihah. Bukan tulis Al-Fatihah. Dia kadang tulis dia Fatihah, baca tak? Betul tak? Lepas tu ada orang dia tulis je, dia tulis Al-Fatihah dalam kurungan dibaca. Sebab dia takut orang kata dia tak baca. Jadi dia buat dalam kurungan Al-Fatihah dibaca. Yang lebih malas lagi, sama seperti di atas. Itu lagi parah. Jadi bukan mesti kena tulis. Kan? Yang suruhnya suruh baca, bukan suruh tulis. Itu. Ni main lampu ke apa ni? Kan? Baik. Itu dia. Jadi itu as-salam. Okay? Jadi kalau orang lafaz dengan salam, kalau rakaman walaupun berlafaz, rakaman dia tak real. Sebab rakaman boleh diulang. Kalau CD WhatsApp dah tu CD tu. Assalamualaikum. 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 Ada jenuh nak jawab banyak kali. Jadi tak payah. Sebab tu bukan real. Itu rakaman. Jadi yang real ni nyata. Dia telefon kita Assalamualaikum. Itu kan suara dia betul. Bukan rakaman. Kita punya Waalaikumsalam. Tu. Situ jadi hukum wajib. Okay? Sebab apa wajib? Sebab assalam itu doa. Orang yang bagi salam tu mendoakan keselamatan atas kita. Maka wajib kita mendoakan dia balik keselamatan tu atas dia. Sebab orang dah tolong doa kat kita kebaikan, keselamatan. Tiba kita buat sombong, tak nak balas balik. Mana boleh? Kena jawab balik salam. Sebab tu jawab salam tu hukumnya jadi wajib. Jadi disebabkan perkataan as-salam ini salah satu daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah. Setiap kalimah-kalimah yang baik-baik seperti nama-nama Allah, nama-nama Nabi, nama-nama malaikat, nama-nama surah dalam Al-Quran, maka hukumnya makruh disebut atau dibawa ke dalam tempat yang keji. Salah satu tempat yang keji itu ialah tandas. Kemudian ditambah dalam kitab Sabilal Muhtadin. Dalam kitab Sabilal Muhtadin kata, selain daripada tandas, tempat yang keji, juga tempat yang keji itu ialah tempat mengutip cukai. Dia kata tempat orang kutip cukai itu tempat keji. Sebab apa keji? Sebab cukai itu sesuatu benda yang keji, yang diharamkan dalam Islam. Cukai bukan untuk orang Islam. Cukai ni dikenakan untuk orang bukan Islam, orang kafir. Atas orang Islam ialah zakat. Itu kewajipan kita, zakat orang Islam. Ada pun orang bukan Islam baru kena cukai. Tapi kita kat Malaysia ni macam mana? Cukai pun kena, zakat pun kena. Sebab tu orang tak nak panggil kita. Suka komplain. Bukan komplain, kita menyatakan yang hak. Seperti mana disebut dalam kitab Kulil haq walau kana murran. Kata yang benar walaupun ianya pahit. Dan benda tak betul. Sebab apa dia ambil dua-dua gak? Cukai pun buat gak, zakat pun buat gak. Sebab menguntungkan ekonomi. Dan tu arak, kenapa tak haramkan? Sebab arak menguntungkan ekonomi. Itulah menyebabkan hari ni pemimpin-pemimpin yang meletakkan keuntungan dunia lebih utama daripada agama. Sebab apa? Benda walaupun agama kata haram, walau Allah kata haram, Nabi kata haram, dia peduli benda Nabi, dia peduli benda Tuhan, kan? Dan benda untung, buat juga. Malah bukan setakat import daripada luar, kilang siap ada dalam Malaysia, betul tak? Sampai buat kilang. Kalau import mada juga, bahagian import je bawa masuk dalam.
boleh tahan lagi. Ni siap buat kilang. Benda keji, benda yang diharamkan Tuhan. Seolah-olah macam tak takut dengan Tuhan. Dan macam mana? Kan tak? Lepas tu yang sokong jawablah nanti di depan Allah Ta'ala. Itu saja. Ini cakap politik ni. Bukan politik. Politik kita sebut nama parti. Ada sebut nama parti. Dera pun tak bawa. Kita cakap yang hak, benda yang benar. Kenapa? Takkan nak kata betul lah tu buat kilang arak tu bagus, tu sunnah lah tu. Nak cakap itu. Betul tak? Betul dah ni? Tak jawab pun. Tak apa kalau kena tangkap kita sama-sama. Okey. Baik, tu tak usah takut untuk meletakkan sesuatu yang hak. Kerana bumi ni bumi Allah. Ini bukan bumi siapa-siapa, ni bukan bumi kerajaan mana-mana orang. Ini bumi Allah. Takut apa? Kan? Dengan manusia. Manusia yang kita takut tu pun satu hari nanti mati. Ya tak? Jadi assalam. Itu maknanya. Jadi hukumnya makruh. Jangan bagi salam dalam tandas. Dia tunggu lama kawan tu duduk dalam tu. Lama. Dia pun ketuk. Assalamualaikum. Yang dalam pun jawab. Waalaikumsalam. Sambil meneran. Jawab. Hukumnya makruh. Tak usah lagi salam. Ketuk saja sudah lah. Cakap, cik cepat sikit cik. Saya tak tahan lah ni. Tak apa. Saya tak usah nak buat warak dalam tu. Sebab tempat tu tempat keji. Jadi tak usah. Jadi kena jaga ni perkataan-perkataan yang ada apa orang cakap nilai yang tinggi di sisi agama. Seperti assalam ini. Dia bukan sekadar salam. Tapi dia adalah nama Allah. Maka kena jaga. Assalam itu salah satu daripada nama Allah. Baik. Daripada perkataan assalam ni jugalah dia ambil asal katanya salama, sin lam mim, salama. Dan dia punya kata dasar. Dipanggil kata dasar. Saya lupa dah bahasa Arab panggil apa? Masdar. Masdar dia, kata asal dia, kata dasar dia ialah salama, sin lam mim, salam. Kemudian dia dimakrifahkan, ditambah alif lam depan, jadilah assalam. Daripada perkataan yang sama, salam tadi, sin lam mim tadi, salama. Daripada perkataan itu jugalah terhasilnya perkataan Islam. Kan ejaan Islam macam mana? Alif, sin, lam alif, mim, Islam. Agama Islam. Maka Islam itulah memberi makna apa? Selamat. Itulah Islam. Jadi kita jadi orang Islam, kita jadi orang yang selamat. Apa selamat? Selamat di dunia. Kenapa selamat di dunia? Tak terpesong akidah kita. Tak terikut ajaran yang sesat. Ayah Pin ke, Rasul Melayu tu Haji Kahar ke, atau yang terbaru ni Amma atau Amma. Dia kata Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Kat Manjung. Kan? Itu semua mengarut itu. Kita selamat daripada terjebak dengan benda-benda yang sesat, benda-benda yang tak betul, Wahabi ke, kan? Tak kira lah, benda-benda yang tak betul, kita selamat. Itu selamat di dunia. Selamat di akhirat. Selamat di akhirat, diselamatkan Allah daripada masuk dalam azab api nerakanya. Itu selamat. Sebab itu hikmahnya solat itu, salamnya berapa? Kita semayang, salam kita berapa? Tak tahu kalau Penang lain ke? Berapa? 3. 2 tak? 2. Salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa makna? 2 tu juga dengan hikmah dia. 2 salam. 2 keselamatan. Apa 2 keselamatan? Selamat dunia, selamat akhirat. Tapi ingat, solat ni dia mula dengan apa, habis dengan apa? Solat ni muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi. Solat itu dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Maka solat tu juga kata ulama, sebagian ulama menyebut bahawa solat ini adalah gambaran kepada kehidupan, cerminan hidup. Nak tengok hidup seseorang, tengok solat dia. Kalau kita tengok solat dia jenis kelang kabut, laju-laju nak cepat, kita tengok hidup dia. Hidup dia pun mesti kelang kabut. Confirm, bukan mungkin, confirm. Tak percaya tuan-tuan tengok jenis orang semayang kelang kabut ni, cuba tengok hidup dia. Hidup dia confirm kelang kabut. Tak tentu arah.
Nak? Kalau orang yang melambat-lambatkan solat, melalaikan solat, hidup dia pun macam tu. Kan? Kalau orang yang jenis tak semayang terus, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Hidup dia pun macam tu juga. Kadang-kadang hidup elok, kadang hidup tak elok. Yang tak ada semayang lagi lah. Hidup dia hidup tapi macam tak ada life, tak ada kehidupan. Hidup dia tak ada hala tuju, tak ada matlamat. Dia pun tak tahu ke mana dia nak buat, nak jadi apa, nak buat apa pun tak tahu. Hidup dia berlalu setiap hari kosong macam tu. Pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja. Tahu-tahu rambut hitam jadi putih. Tahu-tahu doktor kata kena kanser tahap 4. Doktor kata ni jantung tersumbat. Baru nak termenung sekejap. Tahu-tahu tak dan termenung sekejap, malaikat maut datang bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Israel. Oh, El dia kata. Dia panggil El. Dia tak kenal. Siapa dia ni? Saya malaikat cabut nyawa. Hui. Habis tak? Datang dia, sadaqallahul azim. Habis. Game over. Habis. Tamatlah segala kehidupan dia daripada lahir hari tu kecil sampailah ke hari ni. Habis. Dan tak boleh patah balik dah sampai bila-bila. Kan? Jadi hidup kita ni dengan solat kita. Dengan solat. Maka jagalah semayang bagi elok-elok. Semayang tu bagi baik. Siapa yang semayangnya elok, Allah akan elokkan hidup dia. Tu je kunci dia. Soal-soalan nak pergi masuk motivasi apa sampai habis duit kat 500 ke apa ke, tak usah. Kan? Kunci nak betulkan hidup kita ni, kuncinya betulkan solat kita. Tu je. Betul solat kita, elok solat kita, maka insya-Allah. Sebab tu inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah benda-benda yang tak elok, fahsyak dan juga munkar. Bagi solat yang betul-betul. Sebab itulah disebut aqimus solah, mendirikan solat. Maksud mendirikan solat bukan daripada duduk suruh berdiri. Sebab solat ada juga yang duduk. Kan? Tapi maksud mendirikan itu, mendirikan hak solat tu. Rukunnya bagi sempurna, syarat sah, syarat wajib semua bagi elok. Baru betul semayang tu. Akidah tu bagi betul. Ni semayang kalau setakat semayang, akidah tak betul, jadi macam Syiah. Syiah semayang tak? Semayang Syiah. Mana pula tak semayang? Betul orang tak semayang lebih teruk pada Syiah ni. Syiah semayang tak? Tapi akidah tak betul, sesat. Kan? Akidah kena betul, fiqahnya kena betul, rukun syarat kena betul. Lepas tu hati pula pun kena betul. Ikhlas ibadah itu kerana Allah. Kalau semayang kerana jadi imam, jadi elan, minta maaf cakap, kadang-kadang setengah masjid, bukan saya kata masjid ni kadang-kadang ada setengah masjid. Kita kuliah banyak tempat, macam-macam pengalaman kita dapat. Ada setengah masjid tu imam ada 4 orang. Imam 1, imam 2, imam 3, imam 4. Imam ni datang bila jadual dia sahaja. Contoh minggu pertama imam 1 dia datang. Imam 2 tidur kat rumah. Imam 3 main snooker. Imam 4 tak tahu dia buat benda. Kan? Lepas tu bila minggu kedua, imam 2 pula bertugas, imam 1 pula tak datang. Bila kita jumpa dia kat kedai ke mana, mam, alah tak nampak tadi masjid. Minggu ni saya bukan saya bertugas. Minggu ni imam 1 lagi bertugas. Oh, jadi imam datang bila bertugas dia lah. Patutlah makmum ramai tak datang. Sebab makmum tak tugas minggu tu, kata. Faham? Tu macam mana kita nak ramaikan orang di masjid kalau perangai imam pun macam tu? Macam mana? Dia kata, ada pula kira. Jadi maknanya mu semayang kerana Allah ke kerana title imam? Bila tak jadi imam tak datang dah pula. Ataupun kadang-kadang kerana title pengerusi. Jadi pengerusi datang masjid, tak jadi pengerusi tak datang masjid. Kok anda macam jadi macam mana gitu? Jadi kerana apa kita nak tu? Tasawuf ni pula tu, dari sudut keikhlasan. Baru lengkap tiga-tiga ni, akidah betul, ibadah betul, tasawufnya betul, baru satu solat tu, walaupun hanya 2 rakaat, baru diterima Allah. Dia bukan senang-senang. Kita buat memang buat, tapi diterima atau tidak belum tentu. Kita semayang maghrib tadi, betul semayang,
Tapi confirm ke solat maghrib kita Allah terima? Siapa berani confirm dalam masjid ni solat maghrib dia tadi Allah terima? Cuba bangun nak tengok muka. Ada satu masjid saya cakap macam ni. Tiba ada satu orang dia duduk belakang sekali, dia bangun. Saya kata, "Hui, dia berani confirm mayang dia Allah terima." Semua orang pandang dia. Masa tu suasana masjid sunyi sepi, senyap, semua tengok dia sebab dia bangun. Seolah-olah macam dia mengaku semayang dia tu terima. Tiba-tiba dengan slow dia cakap, "Aku nak pergi tandah lah," dia kata. Pergi tandah. Ingatkan mengaku ibadah dia Allah terima. Dan pergi tandah tak apalah, pergilah. Kan? Nak ceritanya, buat memang dah buat. Makbul tu, terima ke tak terima tu, kita tak tahu. Melainkan kita kena buatlah sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh, moga Allah terima. Akidahnya betul, ibadahnya betul, akhlak, tasawufnya, hatinya pun kena betul. Jadi begitulah solat ini lambang bagi kehidupan. Maka bila solat itu disebutkan sebagai lambang kehidupan, solat ini dimulakan dengan takbir. Apa maksud takbir? Apa makna takbir? Takbir ialah Allahu Akbar. Tak tahu, saya dapat makluman ada orang kata kat saya dah tak boleh takbir dah. Tak boleh takbir dah di masjid. Kalau takbir nanti kena ambil tindakan. Lepas tu nak semayang macam mana kita? Takkan nak subhanallah gitu? Nah, dia kata tak, bukan masuk yang tu Ustaz, yang tu. Lepas ceramah takbir. Oh, tak boleh pula. Nah, kalau sebut hidup Melayu boleh? Tu tak apa dia kata. Boleh pula macam tu. Nah, takbir, apa makna takbir? Takbir ni mesti lengkap dua kalimah. Allahu Akbar. Allah dan Akbar. Kalau semata-mata Allah, tu tak panggil takbir. Itu dipanggil lafzul jalalah ataupun ismul a'zam. Nama Allah yang paling agung. Allah. Alif lam lam ha, Allah. Kalau perkataan akbar pula, kalimah akbar pun orang tak panggil itu takbir. Akbar ialah isim tafdil. Ambil daripada perkataan asal dia kabir. Kabir artinya besar. Akbar yang terlampau besar, yang paling besar, yang maha besar. Itu. Maka bila digabungkan dua kalimah ni, Allah dan Akbar, barulah namanya takbir. Itu takbir. Sebab tu orang sebut takbir Allahu Akbar. Tak ada orang sebut takbir subhanallah. Tu tak ngaji lah tu. Kalau sebut takbir, lafaznya Allahu Akbar. Jadi mulanya sembahyang muftatahatun bitakbiri, kata ulama. Dimulakan dengan takbir, barulah wa muhtatamatun, diakhiri, ditutup solat itu dengan bitaslimi, dengan salam. Tadi saya sebut solat ini adalah lambang kehidupan ataupun cerminan hidup. Maka di situ Allah nak ajar kita, hidup kamu dengan solat tu satu benda yang serupa sebenarnya. Cuma hidup ni dalam bentuk yang realiti, solat itu dalam bentuk ubudiyah, kehambaanmu kepada Allah. Nah, jadi bila solat tu dimulakan dengan takbir, barulah dia disudahi dengan salam. Takbir artinya membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Salam artinya selamat. Begitu jugalah dalam hidup, siapa yang hidup dia dimulakan dengan takbir, barulah hidup dia akan diakhiri dengan salam. Apa maksud? Siapa yang hidup dia mulakan dengan membesarkan Allah, dalam hidup dia besarkan Allah, dahulukan Allah dalam segala hal, barulah pengakhiran hidup dia akan mendapat bitaslimi, dengan keselamatan. Apa selamat? Tadi saya sebut dah, selamat dunia dan selamat akhirat. Jadi kalau kita nak selamat dunia dan akhirat, takbir. Apa takbir? Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Letakkan dalam hidup kita, Allah lah Maha Besar. Besarkan Allah. Apa maksud besarkan Allah? Ada sibuk-sibuk kerja macam mana pun, pergilah masjid surau, solat jemaah. Tak dapat 5 waktu, 4 waktu. Tak dapat 4 waktu, 3 waktu. Tak dapat 3 waktu, 2 waktu. Kan? Tak dapat 2 waktu, 1 waktu. Jadilah, adalah juga satu. Tak ada juga 1 waktu. Tunggu je lah waktu kematian. Dah? Tak ada langsung. Tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh. Tak boleh straight seminggu 7 hari. Tak boleh, sibuk kerja 6 hari. 6 hari tak boleh, 5 hari. 5 hari tak boleh, 4 hari. 4 hari tak boleh, 3 hari. 3 hari tak boleh, 2 hari, Sabtu Ahad. Tak boleh tak? Sibuk main golf hari Sabtu. Sehari. Sehari pun tak boleh tak?
tunggu je lah hari kematian. Tak boleh nak buat apa. Kan? Sampai langsung tak ada masa untuk agama, sampai langsung tak ada masa untuk Allah, tiba-tiba nak suruh Allah luaskan masa untuk kita, bagi rezeki, bagi nikmat, bagi itu. Minta macam-macam. Yang Allah minta tak boleh nak bagi. Padan tak padan. Patut tak patut. Itu tanya, tepuk dada, tanya iman masing-masing. Sudah itu. Ada. Saya baru-baru ni ikuti pengajian daurah kitab Sahih Bukhari dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki di Janda Baik Mahat An-Nur, sekolah Syekh sendirilah. Jadi kami baru habis khatam hadis dengan Syekh. Jadi majlis penutup tu Syekh jemput kerabat diraja. Yang datang tu iaitu Tengku Amir. Tengku Amir ni siapa? Anak kepada agung kita. Anak raja lah, anak sultan, anak agung datang. Jadi tu Syekh minta dia bagi ucapan sikit dalam majlis tu. Antara yang saya ingat diucap, Tengku Amir ni bagus. Dia melibatkan diri dia dalam majlis agama Islam Pahang. Jadi dia mencintai ulama, dia suka pada majlis-majlis agama. Kan? Itulah umara yang kita cari. Umara yang mendampingi ulama. Itu kita nak. Akhirnya Tengku Amir dia bagi pesan. Sebab yang hadir dalam majlis tu kebanyakannya asatizah. Ustaz-ustaz, tok-tok guru, kan? Yang tenaga pengajar, penceramah dan sebagainya lah. Maka kata Tengku Amir, saya minta kerjasama, dia kata, pada para asatizah, tok-tok guru pondok, ustaz-ustaz, dia kata, supaya tekankan bab akidah di dalam Masjid Surau. Mengajar-mengajar ni dia kata tekankan bab akidah. Sebab keadaan kita sekarang terlalu runcing dalam masalah akidah. Maknanya masalah akidah hari ni terlalu ketara. Bab keimanan ni. Inilah zaman Dajjal takkan muncul sewaktu masyarakat kuat iman. Tidak, nanti Dajjal nak berdaya susah. Dajjal akan muncul di saat umat, di saat masyarakat jauh dengan kefahaman iman dia. Dia mengaku Islam tapi dia sendiri tak faham apa itu Islam. Dia mengaku diri dia orang beriman tapi dia sendiri tak tahu apa makna iman. Saya pernah tanya jemaah masjid ni bukan jemaah disko. Jemaah masjid kita tanya. Kita masih baca kitab tentang rukun iman. Tanya, okey, apa makna iman? Seorang jawab, tunjuk kat depan. Dia pandang belakang. Tak, kamu lah. Oh, saya. Iman lah Ustaz, iman. Dia dah tahulah apa makna dia, kalau terjemah cakap Melayu apa. Iman tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia. Iman lah, iman. Duk iman dulu kat situ. Dia tak faham. Dia sendiri pun tak tahu iman tu apa. Dah macam mana kita? Kalau baru masuk Islam, logik lah tak tahu. Tapi berapa tahun, berapa puluh tahun dah kita ni jadi orang Islam. Jadi orang beriman. Sampai bab benda yang dasar, Islam tu apa, iman tu apa, masih lagi kita tak mampu untuk menerangkannya atau memahamikannya. Jadi ke mana kita? Tu belum ditanya oleh malaikat muka nakir lagi dalam kubur nanti. Ada. Jadi kita ni hanya bersarungkan saja dengan pakaian Islam, tapi isi Islam tu sendiri kita tidak menguasainya. Jadi masalah lah kita. Jadi macam mana nak dapatkan assalam, iaitu keselamatan. Sebab itulah yang kita boleh ambil faham dan ambil belajar daripada ibadah solat yang kita dirikan tu. Itulah gambaran yang Allah nak ajar kepada kita. Begitulah kehidupan kamu. Kalau kamu nak diakhiri dengan salam, maka pastikan kamu mulakan dengan takbir. Macam dalam solat, kan? Mulakan dengan membesarkan Allah. Macam mana nak membesarkan Allah? Belajar. Siapa Allah? Kena belajar kenal Allah. Siapa tu Allah? Kalau sekadar sebut Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah, tak selesai. Tu bukan kenal, itu tahu. Kan? Macam malam ni ada orang yang datang, mungkinlah dia datang malam ni dia tak kenal saya. Mungkin dia singgah bawa balik kerja ke apa, singgah sini tengok ada ustaz ceramah. Kan?
Lepas tu ada orang tanya dia, siapa ceramah tadi tu? Itu ustaz lah, dia kata. Tahu dah ustaz tu siapa? Ustaz yang ceramah tu lah. Dia lah tahulah ustaz ceramah, yang ceramah tu ustaz lah. Sebab dia tak kenal, dia cuma tahu ada ustaz tu ceramah. Yang ceramah tu ustaz. Yang ustaz tu ustaz yang ceramah tu. Tu. Itu tahu, bukan kenal. Kalau kenal, dia boleh sebut satu-satu sifat. Siapa yang ceramah tu? Oh, tu namanya Ustaz Syakir Nasuha. Ya. Duduk mana? Dia duduk di Perak, Beruas. Oh, duduk Beruas. Dah keluarga dah dia? Kahwin dah, baru seorang isteri. Baru seorang. Nah, anak-anak baru 3. Dia boleh cerita satu-satu. Dia ngaji dengan siapa? Dia anak murid siapa? Anak murid Tuan Guru Siddiq Noh. Satu-satu. Sebab apa? Sebab itu namanya kenal. Siapa kenal tu? Contoh anak murid saya lah yang jual barang tu. Dia tanya budak tu. Budak tu kenal sebab dia duduk dengan saya. Rapat dengan saya. Dia tahu. Sebab sikit semua dia tahu. Sampai ke tahap makanan kegemaran tahu. Minuman kegemaran tahu. Nak jubah kesukaan dia warna apa tahu. Semua tu. Sampai detail macam tu. Boleh tahu. Lagi rapat, lagi kenal. Kan? Lagi rapat dengan kita sampai pula pasangan hidup kita, isteri kita. Lagi kenal. Ustaz. Memang orang semua cium tangan, tapi kat rumah kentut bau. Dia lagi kenal. Tidur bengkok dia kata. Lagi kenal sebab lagi rapat. Lagi rapat, lagi kenal. Macam tu. Jadi kalau ditanya orang ke atas kita, siapa Tuhan? Allah. Tak siapa Allah? Tuhan. Tak siapa Tuhan? Allah. Siapa Allah? Tuhan. Itu bukan kenal, itu tahu. Kalau tahu, orang kafir pun tahu. Betul tak? Kita tanya Acong, Acong itu Tuhan orang Islam nama apa? Dia jawab macam mana? Allah lah, dia kata. Betul tak? Dia boleh sebut nama Allah. Dia tahu nama Allah. Saya kata kafir hari ni, zaman jahiliah dulu. Orang Arab jadi kebiasaan dia, kan, bila dia nak menyatakan benda tu benar, wallahi, dia kata. Dia sebut nama Allah. Kan, padahal tak beriman. Sebab itu dah orang cakap apa? Itu tahu. Tapi orang yang kenal, siapa Allah? Allah ni sifat dia begini-begini. Allah tu sifatnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Dia boleh sebut satu. Orang tanya pula, wujudnya Allah tu macam mana? Wujudnya Allah begini. Lawannya Adam. Tidak ada, begini. Hujahnya begini, dalilnya begini. Dia boleh hurai direct. Sebab apa? Sebab dia kenal dengan sebenar-benar, kenal kepada Tuhannya. Maka orang beginilah barulah dia boleh menjawab soalan di dalam kubur kelak. Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi, dia kata. Baru boleh jawab Allah. Sebab apa? Sebab dia kenal Tuhan dia. Lepas tu soalan saya nak tanya, kenapa malaikat Munkar wa Nakir ditanya ke kita, Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Takkan malaikat tak nampak masa dia mati tu, kan, orang mandikan dia, orang kapankan dia, orang solatkan dia, dan dikuburkan pun di dalam tanah perkuburan orang Islam. Lepas tu mati tanya lagi buat apa? Kalau tanya ke orang kafir, logik lah, siapa Tuhan kamu? Sebab dia tu kafir. Ini orang tu terang-terang matinya Islam, malaikat tanya lagi, kenapa? Malaikat tanya, Marrabbuka, boleh ke kita jawab? Loh, takkan tak nampak tadi? Saya kan disemayangkan di masjid. Tak nampak tu tanah perkuburan orang Islam. Tanya apa lagi? Takkan nak jawab gitu. Jawab gitu dia lempangnya, mau tahu? Jadi timbul persoalan. Cuba fikir. Sebab tu Allah suruh kita fikir. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu mahu berfikir? Fikirlah. Kenapa malaikat tetap tanya? Padahal tahu dah kita tu mati Islam. Itu menunjukkan bahawa ramai orang yang matinya Islam, tapi Tuhannya dia tak kenal. Mati Islam tak apa dah, memang mati Islam. Tanam di kuburan Islam. Tapi kenal Tuhan tak? Belum tentu. Sebab tu malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Bukan semata-mata kamu mengaku-ngaku saya Islam. Kerana setakat mengaku memang boleh mengaku, tulis di IC, boleh tulis IC agama Islam, kan? Tapi kenal tak Islam tu apa, iman tu apa, Allah tu siapa, siapa tu Allah, bagaimana Allah? Allahu Akbar.
Itulah penting ilmu akidah, ilmu tauhid. Lepas tu bila tak kenal Tuhan, tu yang jadi macam Ammar. Dia kata Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Kan? Jadi pening. Ini ajaran sesat. Bukan orang lain tu, orang Melayu kita tu. Orang Melayu kita. Ini akhir zaman. Antara beberapa guru kami, dia kata, saya tak tahulah, saya tak tahu. Tapi guru-guru kami ni, ada di antara mereka tu, dia tak cakap dengan jelas, tapi dia cakap macam ni. Dia kata tahun depan 2024 ada sesuatu benda besar nak berlaku. Ada sesuatu benda besar nak berlaku. Kami tanya lebih, dia tak jawab. Dia kata tengok je, dia kata. Bukan seorang saya dengar ni, beberapa. Dan bukannya dia ni kontak, bukan syekh ni dengan syekh ni pakat nak cakap gitu tak. Syekh ni syekh tempat lain, syekh ni syekh tempat lain, tapi dia cakap benda yang sama. Tu yang menyebabkan saya lagi misteri betul. Macam mana dia boleh cakap benda yang sama sedangkan dia tak berpakat pun. Saya dengar dia kata siap sedialah dengan akidah yang kuat. Dia kata kerana tahun depan ni akan datang ni, kita akan menghadapi satu benda yang besar. Apa besar? Wallahu a'lam. Hati-hatilah. Tapi tak mustahil pun. Sebab apa tak mustahil? Kita memang sekarang berada di akhir zaman. Sekarang berada di akhir zaman. Bila-bila masa saja kalau Allah nak mengizinkan Dajjal memunculkan dirinya, bila-bila masa saja. Bukan saya, tapi jangan cakap saya nak kata tahun depan Dajjal keluar. Saya tak kata. Saya tak kata gitu. Kita tak tahu. Cuma benda tu tak mustahil kerana kita sudah berada di akhir zaman. Bila-bila tak tahun depan pun akan datang, pasti dia akan datang. Sebab itu janji Allah dan janji Rasulnya. Malah pula tanda-tanda akhir zaman tu semua pun dah nampak depan mata kita. Semua dah nampak depan mata. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia ada karang sebuah kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Saya sempat pernah mengaji dengan dia. Dia dalam kuliahnya tu dia kata antara tanda akhir zaman yang paling jelas, dia kata, yang paling nampak, semua orang boleh nampak ni tanda akhir zaman tu. Ini paling jelas sekali, dia kata. Apa dia? Matinya alim ulama sehingga tidak ada penggantinya. Itu yang Nabi sebut dalam hadis. Akan dimatikan biqabdil ulama, akan dicabut ilmu daripada dunia ini dengan cara dimatikan alim ulama. Sehingga kan kata Nabi, sampai satu tahap tidak ada lagi seorang ulama pun di atas muka bumi. Yang tinggal semuanya orang jahil belaka. Orang tak erti agama. Maksud jahil di sini bukan bodoh tak erti matematik, bukan bodoh sains, tak. Zaman tu mungkin teknologi hebat, canggih. Kita tengok kereta pun sekarang makin lama makin canggih, makin canggih. Sekarang semua boleh cakap. Kan, cakap. Turn on radio. Dia buka radio. Main cakap je sekarang ni. Kan? So rasa saya rasa akan datang steering pun tak ada. Turn right di corner. Ada mbak. Tu. Makin lama makin canggih. Ni zaman lah. Kan? Memang canggih. Tapi zaman tu jahiliah. Apa jahiliah? Maksud jahil di sini bukan bodoh keduniaan, tapi bodoh keakhiratan. Bodoh tak kenal Tuhan. Saya kata akan datang dah zaman kita pun dah mula nampak dah. Berapa ramai sangat orang kenal bab ketuhanan. Kan? Bab fiqah, bab ibadat, bab tasawuf. Tak tahu ke benda apa pun. Bab semayang tak tahu. Kan? Bab hukum halal haram tak tahu. Semua tak tahu. Ada. Tu. Jadi ingat, nak dapat keselamatan dunia dan akhirat, dimulakanlah hidup kita dengan Allahu Akbar, membesarkan Allah. Maksud membesarkan Allah ni macam mana? Apa saja kita buat, biar nampak Allah dulu. Contoh, saya bagi contoh. Nak beli rumah, apa kriteria kita dalam nak memilih? Rumah kan ada banyak pilihan. Depan ni ada orang buat rumah, sini ada buat rumah, ni banyak. Jadi kita ada pilihan, nak beli mana satu. Letakkan kriteria dia Allah nombor satu. Maksudnya bila letak Allah nombor satu macam mana? Cari rumah yang dekat dengan rumah Allah.
Sampai orang tanya dia, kenapa hang beli kat sini? Dekat dengan masjid, senang aku nak pergi masjid. Sok-sok kalau aku dah koi tua, jalan tak larat, dekat je nak pergi. Tu. Kan? Itulah maksud Allahu Akbar. Meletakkan Allah di atas sekali. Apa-apa urusan kita, pemilihan kita dalam nak memilih sesuatu tu, meletakkan Allah di atas sekali. Tu cara dia. Ni tak, kenapa beli rumah kat sini? Dekat dengan kedai. Sebab tu dia 5 waktu di kedai. Bukan 5 waktu di masjid. Sebab dia beli rumah, dia punya kriteria pilihan utama dekat dengan tempat nak jual apa, beli barang. Pergi kedai, shopping mall, aja dia hidup dia ke situ je. Ingat tak? Tu. Jadi apa-apa meletak Allah. Nak hantar anak ngaji sekolah, cari sekolah yang paling dekat dengan Allah. Apa sekolah paling dekat dengan Allah? Sekolah Islam. Sekolah agama, tak kira lah apa nama dia pun, pondok ke, tahfiz ke, madrasah ke, sekolah agama rakyat ke, sekolah agama tak rakyat ke, tak kira lah apa-apa, asalkan ada kerana Islam, kerana agama. Ingat tak? Jadi letakkanlah agama tu di atas sekali. Saya nak cerita sikit tentang bahayanya kejahilan. Ada guru saya cerita, ada satu peristiwa. Ada seorang ni dia nak pergi umrah, tapi dia tak hadir kuliah, tak hadir majlis ilmu, tak hadir kursus umrah orang buat pun tak pergi juga. Akhirnya sampai masa pergilah terbang dia ke sana. Alhamdulillah Allah sampaikan dia ke sana. Rezeki dia. Tapi dia syok. Tengah pakai ihram tu, bila kita niat ihram, kita ada pantang larang. Dia kena tahu pantang larang tu apa boleh, apa tak boleh. Dia pergi pegang kain kiswah Kaabah. Dia pergi pegang. Jadi satu kesalahan tu. Tapi dia tak tahu. Buat macam biasa. Akhirnya balik ke Malaysia. Lama ni, tu zaman dia muda agaknya. Lepas tu, sampaikan di Malaysia ni, dia dah menikahkan 2 orang anak dia. Dia itu dikategorikan masih lagi dalam ihram. Sebab ihramnya tak terbatal. Kata Tok Guru kami, Tok Guru Mak Rozaini, satu-satu ibadat yang susah nak batal. Kalau semayang, kita boleh batal. Tengah-tengah semayang, astagfirullah, batal. Batal lah. Puasa kita boleh batal. Ambil satu benda, masuk dalam mulut, makan, batal. Tapi umrah dengan haji ni, dia tak batal selagi tak tahallul. Kita buat tawaf tak lengkap, ataupun kita buat tawaf, lepas tu penat, balik hotel tidur, sa'i tak buat. Kan? Lepas tu pula masa suntuk pula, dia pergi balik Malaysia. Ihram dia ada lagi tu. Balik Malaysia, pergi pakai kopiah, pom, kena dam. Pakai pakaian jahit, baju, pak, kena dam lagi. Dia tak tahu. Sampaikan dia dah menikahkan 2 orang anak perempuan dia. Dia nikahkan 2 orang anak perempuan dia. Pantang larang dalam ihram, tak boleh menikahkan orang atau menikahi siapa-siapa. Jadi dah nikahkan 2 orang anak. Sampai nak jadikan cerita, Allah takdirkan dia dapat panggilan haji. Dapat panggilan haji. Dia pun pergi kursus haji. Tiba-tiba dalam kursus, ustaz yang mengajar dalam kursus tu kata, kita tuan-tuan ingat ya, jangan pegang kain Kaabah. Hop, dia teringat, umrah dulu aku pegang ni. Habis orang semua balik, dia pergi jumpa ustaz. Ustaz, dulu ni cerita lama ustaz, saya umrah dulu saya pegang lah. Pegang dah. Lepas tu macam mana buat? Saya tak tahu, saya biar macam tu. Allah, berat dah ni. Bawa ke Jabatan Agama Islam. Bincang, bahas, pak. Dia kata dia dah nikahkan 2 orang anak perempuan dia. Jadi keputusan keluar, kata anak dia tak sah nikah. Pada anak dia dah siap dapat anak lagi. Maknanya dia dapat cucu dah. Batal pernikahan. Tak sah. Menung situ. Sebab tu saya cakap, itulah bahayanya kejahilan. Kita anggap ilmu agama ni ringan-ringan aja. Dengar tak apa, tak kisah. Orang buat kuliah, pom-pam. Dia lalu depan masjid itu, singgah pergi tandah. Lepas tu belah gitu, pam pun tidak. Orang asam tu. Kan? Awak tak tahu orang buat mengajar kuliah, awak tak kerti. Itu saya bawa cerita bab masalah fik ibadah. Belum cerita bab akidah ni kita nak cerita ni. Belum cerita bab tasawuf lagi. Oh, panjang. Diingat senang-senang dan bermudah-mudah untuk dapat syurga Allah.
Tuan-tuan, sahabat sampai putus tangan, putus telinga, berjuang di medan jihad dan untuk mendapat redha Allah. Kita bukan sampai suruh angkat pedang pun. Semua suruh angkat masa dan tenaga untuk menuntut ilmu agama Allah. Takkan tak boleh. Tak? Lepas tu ada hati nak masuk syurga. Cik, pintu syurga mana nak buka kalau macam tu? Kita tanya balik diri kita, kalau kita bermalas-malasan dengan agama, agak-agak pintu syurga mana nak buka untuk kita? Cik jawab lagi. Kita anggap bersenang-senang gitu je. Kita ingat kita dah mengucap 2 kalimah syahadah, selesai dah kerja aku. Tak. Kan? Kalau dengan syahadah saja sudah selesai, sahabat tak turunlah di medan jihad. Sahabat tak turunlah perang Badar. Sahabat tak turunlah perang Uhud. Kita hari ni Allah bukan suruh turun dekat medan perang. Allah cuma suruh turun di rumah Allah. Itu pun kita tak boleh dah. Macam mana? Ada. Itu penting. Bahayanya kejahilan. Bila jahil masalah. Tu saya tak cerita bab haid nifas istihadah. Orang panggil kuliah, dia suruh buat kursus dekat Navy Lumut. Kursus pasal darah haid nifas istihadah. Yang hadir tu semua dah ada anak. Besar-besar dah umur. 30-40an. Ngajar. Dia kata orang kalau macam ni kena semayang. Kena semayang? Hari tu saya tak semayang Ustaz. Kata. Saya ingatkan kalau macam ni tak payah semayang. Lama mana dah ingat macam tu. Kat 20 tahun dah Ustaz. Lepas tu, macam mana nak buat ni Ustaz? Kena kotor. Terkejut dia. Banyak Ustaz. Kata. Lepas tu, macam mana nak buat? Barang hutang wajib kena bayar. Nama pun hutang. Hutang dengan makhluk pun kena bayar. Ini kan pula hutang dengan Tuhan. Lagi-lagilah kena bayar. Mengeluh dia, Allah banyaknya. Habis tak makanlah saya Ustaz. Bukan macam tu. Buatlah satu tunai, satu qada. Contoh, semayang subuh, lepas habis semayang subuh, qada subuh. Semayang zuhur, qada zuhur. Semayang asar, qada asar. Buat macam tu. Sampailah kiraan qada hutang tadi dah selesai. Kalau tak tahu kiraan tepat Ustaz, anggarkan sahaja, kata ulama. Ambil anggaran yang tertinggi. Kalau terlebih, Allah akan terima juga ibadah itu, kata ulama, maka jadilah solat sunat mutlak. Allah akan bagi kat pahala. Lebih tak apa, jangan kurang. Kalau kurang, akan disoal oleh Allah nanti di hari kiamat. Betullah saya kata belajar ni hendak jadi kecil lagi. Patutnya belajar tentang haid nifas istihadah ni masa budak umur 9 tahun lagi, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Sebab usia itulah mereka ni selalu mula masuk balik. Bila dah balik lagi kena belajar bab darah haid tak haid, kena semayang tak kena semayang. Sebab bila dah balik, dosa pahala ditanggung sendiri, bukan lagi ayahnya. Tapi ayah pun kena main peranan dengan membawakan anak-anaknya kepada ilmu, menerangkan ilmu. Kalau dia tak mampu nak mengajar, bawa anak dia kepada orang yang boleh menyampaikan ilmu. Ini nak bawa macam mana ayah sendiri pun tak pergi cari ilmu. Ada? Macam mana nak buat? Akhirnya Allah, itu pun mujur pergi kursus tu baru tahu. Kalau langsung tak pergi ataupun mati awal. Kau tua ni, walaupun kita tua ada sakit-sakit, tapi datang-datang mengaji sedar juga, Allah silap aku dulu. Tak apa kak. Tapi kalau mati awal tak sempat mengaji, bila kau tanya kenapa tak datang kuliah, kerja Ustaz, pencen nanti saya pergi. Kalau tak dan pencen, mati dah. Ilmu tak tahu apa-apa ni, ngaji apa tidak, tauhid tak tahu, fiqh tak tahu, tak tahu. Mati macam mana agaknya? Apakah agaknya nasibnya di alam sana? Satu alam yang kita semua akan sampai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Saya pun mati, tuan-tuan pun mati. Tu ustaz apa nama di Indonesia, dia buat lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, kata. Semua mati. Raja-raja mati, raja pun mati. Tak kira siapa. Kan? Itu. Jadi renung, kita fikir. Sebab tu ini bukan soal skema tak skema.
Kadang-kadang bila kita duduk dengar kuliah orang kata, amboi, skema sekarang. Amboi, macam ustaz aku tengok sekarang. Tu bukan soal dia. Soalnya, kita akan diperhadapkan segala urusan kita nanti. Nafsi-nafsi masa tu. Kawan pun tak boleh tolong. Nasib sendiri-sendiri. Jadi kalau kita takut orang duk ejek kita, fikirlah nasib kita. Biarlah orang ejek kita kat dunia ni. Tapi yang nak menghadap nanti kita sendiri. Ni kadang-kadang minta maaf cakap, sampai ketua baca Quran tak erti. Macam mana kita? Dahsyat. Kena? Tu. Wassalatu wassalam. Jadi ulama' kata wassalatu wassalam ni tak boleh dipisahkan. Melainkan ada warid yang mengizinkan dia dipisahkan. Jadi kalau ikut hukum asal, wassalatu wassalam tak boleh pisah. Kalau pisah juga hukumnya makruh, tak sampai haram tapi makruh. Jadi sebab tu bila ada kalimah as-salah mesti ada kalimah as-salam. Dia macam adik-beradik dah. Wassalatu wassalam. Begitu. Dan baris dia mesti sama. Kalau baris solat tu baris atas, salam pun baris atas. Wasallallahu wasalla baris atas. Maka salam dia nanti pun baris atas. Wasallama baris atas. Tapi kalau solat tu baris bawah, salam ni pun baris bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baris bawah. Sebab apa? Sebab Allahumma salli baris bawah. Ni kadang-kadang ada setengah, saya pergi ada satu surau tu, baguslah lepas mayang dia berselawat. Salam sama kita kan, salam. Sambil salam tu dia berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Macam itulah rentak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dia baca macam tu. Kita dengar tak kena ni. Memang tegur lah. Saya kata bukan wassalam, wassalim. Kan? Memanglah tak sampai tahap berdosa, tapi kaedah tak kena. Kan? Kena ada orang-orang alim situ, orang tengok, Allah, awak ni tak ngaji ke macam mana? Jadi kena tahu. Baris dia mesti sama. Kalau solat baris atas, salam pun baris atas. Solat tu baris bawah, salli, maka salam ni pun baris bawah, salim. Kalau solat tu baris depan, sallu, kan? Mesti salam dia pun baris depan juga. Sallu alaihi wasallimu, nampak? Sallu alaihi wasallimu, nampak? Mu baris depan. Sebab solat dia tu sallu baris depan. Dia mesti sama. Okey? Begitu. Jadi dia adalah dikira macam kita nak kata kita macam adik-beradik lah. Ada solat mesti ada salam. Wassalatu wassalam. Maka di sana juga ada ulama mengatakan bahawa wassalatu wassalam, as-salah tu dengan makna solah, yakni solat rahmat. As-salam maknanya selamat, maknanya kamu solat, kamu selamat. Jadi jaga sembahyang. Tapi jangan pula kita salah faham. Ada orang dia cakap macam ni, alah tak kisahlah, janji dia sembahyang. Tu tak betul. Perkataan tu tak betul. Kenapa saya kata tak betul? Kalau janji sembahyang, macam saya sebut tadi, Syiah pun sembahyang. Bukan janji sembahyang, tapi sembahyang tu kena betul. Bila sembahyangnya betul, barulah dapat salam yang betul juga. Apa salamnya? Selamat tadilah dunia dan akhirat. Jangan dikira janji sembahyang. Kalau janji sembahyang, sembahyang kerbak gerbuk dulu. Ada satu tempat kami di Perak tu, tak nak sebut lah masjid mana. Dia sembahyang tarawih laju. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, malam dia waladdallin. Loh, baru alhamdulillah waladdallin tu kot. Ar-Rahmanir-Rahim tak bunyi. Maliki Yaumiddin lagi tak tahu ke mana. Tahu-tahu waladdallin. Lepas tu baca surah lazim ke apa tu, dia baca satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar. Tu dia makmum belakang. Macam mana makmum belakang nak kejar? Lajunya 20 rakaat, 20 ke 15 ke 20 minit siap. 20 rakaat tarawih. Tu dia. Laju. Tapi bila time makan saya tengok slow pula makan. Ingatkanlah juga tutup-tutupnya tu. Makan relax makan slow, mayang laju. Macam mana? Kan? Gini lah. Tok guru saya bagi perumpamaan macam ni sudah. Kek, tahu tak kek?
kek yang kita buat sambut birthday apa semua tu. Kek ni selalunya orang akan hias dia cantik-cantik. Dengan ada ukiran bunga, tulis nama. Kek yang cantik, logik akal kita fikir kek yang cantik, hiasan bunga apa semua, adakah boleh terhasil dengan pembuatannya yang sangat laju? Adakah boleh jadi macam tu? Biasanya contoh, katalah orang buat kek ambil masa 2 jam nak siapkan sebiji kek dengan ukiran, dengan tulis nama, buat bunga lagi apa semua atas dia, kan? Nak kacau lah apa tepung apa semua tu, semua sekali 2 jam. Tapi dia buat kek tu dalam masa 2 minit. Kacau tepung, tepung pun tak hancur lagi, masuk terus kat dalam tempat mana apa semua. Api pun belum nak naik lagi dah bawa keluar. Lepas tu tulis nama, tak jadi nama. Bunga macam tu. Agak-agak lawa atau tidak lawa kek tu? Tak lawa lah kan? Jadi hodoh. Bila kek tu hodoh, hancur kan, tak ada rupa, bunga tak ada, bentuk apa semua tak ada kan. Lepas tu kita bagi orang makan, agak-agak orang nak ambil makan tak? Walaupun sekalipun kek tu andai kata sedap, kek tu sebenarnya sedap, tapi sebab rupa dia tu hancur, agak-agak orang ambil tak nak makan. Kita jual murah pun tak laku, bagi free pun tak mau aku. Orang kata tak nak, nampak teruk, lain macam je bentuk kek ni. Kata ni kek ke apa ni? Nak? Lain macam, orang pun tak nak. Jadi kalau sembahyang kita yang cacar merbah macam tu, macam tak ada rupa solat, sekalipun dia kata saya punya baca Fatihah betul, dia kata kan, sekalipun dia kata betul, tapi tak ada rupa semayang tu, kelang kabut, agak-agak Allah nak terima ke tidak? Cuba jawab. Tu perumpamaan tadi. Kan tak? Jadi janganlah kelang kabut, relax sudah. Nak gimana? Kan tak? Kalau rasa 20 panjang sangat, buatlah 8. Kan tak? Nak gaduh-gaduh buat 20 gak, tapi nak laju-laju macam 8, macam mana? Nak cepat-cepat. Kan? Kadang saya pelik lah. Dia yang pilih nak buat 20, lepas tu jap-jap tanya. Berapa rakaat dah? Padahal baru 2, tanya dah. Baru buat 2, tanya dah member sebelah. Dah berapa rakaat? Kawan dia kata baru 2 lah, aku ingat dah 18. Dia kata. Aduh mak. Nak cepat-cepat balik, baik tak payah semayang gitu. Semayang tu pun bukan wajib, namanya sunat. Maknanya bila dia sunat, mu buat elok-elok lah. Allah tak paksa mu buat, tapi bila dah mu buat, buatlah elok-elok. Nak? Gitu. Kan? Jadi semayang begitu. Barulah dapatnya salam, keselamatan. Ala di atas. Sayyid artinya penghulu ataupun pemimpin. Lepas tu ditambah na kan, Sayyidina, pemimpin. Na tu domain bagi kata ganti nama kami. Jadi pemimpin kami. Tapi kat sini dia tak masukkan na sebab dia nak masukkan mudhafun ilaih pada muwahhidin. Sayyidil muwahhidin, dia nak sambung kat situ. Jadi Said. Jadi nak tambah Said pada Nabi ni sangat-sangat digalakkan. Tapi kalau tak letak pun tak sampai menjadi dosa. Contoh kita baca dalam tahiyat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul? Kalau Nabi kita Nabi Muhammad kita letak Sayyidina, Nabi Ibrahim pun tambahlah Sayyidina. Kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Boleh, tak ada masalah. Tak nak letak Sayyidina pun boleh juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada masalah. Bukan bukan maksud kita hina Nabi pun walaupun tak letak Sayyidina. Cuma bila letak Sayyidina lebih nampak kita bersungguh dengan Nabi, dengan kita mengangkat memuji Nabi. Sayyidina, penghulu kami, ketua kami, kita mengaku begitu. Ni penghulu kami, namanya Nabi Muhammad. Apa salah? Kalau Datuk Tan Sri di dunia pun kita boleh panggil nama Datuk Tan Sri, apatah lagi pada Nabi kita, lebih pada Datuk lagi, Sayyidina. Itu pun jadi bergaduhan. Kan? Dia kata bid'ah lah, apalah semualah. Kan tak? Tu pelik manusia ni. Soal remeh-temeh. Ni soal yang jelas hukum haram. Tu patut kita lawan sungguh-sungguh. Arak haram, lawan sungguh-sungguh. Joget-joget ni, konsert-konsert yang merepek ni haram. Tu lawan sungguh-sungguh.
Ni dah benda remeh-temeh dia kacaunya. Ni tak salah layan orang macam ni. Kan? Jadi sebut. Dengan nak sebut Saidina boleh. Cuma kalau nak letak biar sebut elok-elok. Ya tu ada tasydid, ada sabdu. Jadi bunyinya macam mana? Sayyidina. Bukan Saidina. Kalau Saidina tu yang beli rumah, beli hotel tu. Maling-maling dadu masuk penjara. Tu namanya game Saidina, budak-budak main tu Saidina. Ini Sayyidina. Dia baca elok-elok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jaga. Jadi Sayyidil Muwahhidin. Apa maksud muwahhid? Muwahhidin asal perkataan wahid. Apa makna wahid? Wahid artinya satu. Kan budak-budak mengaji pasti wahid satu, isnani dua. Tu wahid satu. Muwahhidin yang menyatukan. Siapa yang menyatukan? Junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi menyatukan? Dengan Islam. Jadi makna kunci pokoknya nak menyatukan sesuatu tidak ada cara lain melainkan caranya ialah Islam. Hari ini kita semua orang Melayu kita berpecah belah. Sebab apa? Sebab tak bersatu atas nama Islam. Yang dia bersatunya atas ekonomi, atas kepartian, atas apa yang dia hajat, apa yang dia nak. Bukan atas Islam. Cuba kalau semua masing-masing, tak kiralah apa parti sekalipun, semua meletakkan dasarnya Islam, maka kita akan boleh duduk semeja. Kita akan dapat bersatu. Seperti mana bersatunya kita dalam masjid ni. Lepas ni, sekejap lagi kita semayang isyak. Cuba tengok. Semua semayang sama, berkiblatkan yang sama. Padahal dalam masjid ni, macam-macam parti ada sini, betul tak? Macam-macam bendera ada. Macam-macam bangsa pun berbeza-beza. Bukan Melayu semua ada sini. Kadang ada yang Bangladesh, ada yang Nepal ke apa ke. Tapi dia Islam. Sebab dia Islam, maka bersatu. Pergi tengok Mekah. Macam-macam orang ada. Cakap tu macam ayam itik cakap. Yang ni bunyi lain, ni bunyi lain. Tapi faham. Kawan tu cakap yang ni rupanya tanya tandas kat mana. Dia faham. Cakap lain-lain bunyi. Tapi tengok bangsa lain-lain tu pergi ke Mekah tu. Bangsa lain-lain ada hitam, ada putih. Baru-baru ni saya jumpa Jepun. Jepun pun ada Islam. Jepun macam-macam ada. Macam-macam. Tapi bila Allahu Akbar, serum. Semua masuk saf. Allahu Akbar, imam sujud. Semua serentak sujud. Apa tu? Itulah Islam, menyatukan. Itulah junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersatulah tuan-tuan, bersatulah demi Islam, untuk Islam. Kan kita bergaduh orang kafir yang sonok. Kan? Habis tergadai satu demi satu hak bangsa kita dan agama kita ni. Ini yang saya sakit hati ni. Dia kacau hadis 40 Imam Nawawi. Dia nak buang, dia nak tolak hadis yang ke-8 dalam kitab tersebut. Hadis ke-8 ni cerita pasal apa? Nabi kata, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka yashhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sehinggalah mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Itu Allah perintahkan ke atas Nabi kita. Dalam hadis tu Nabi kata, aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia. Memerangi manusia sebab apa? Sehinggalah hatta yashhadu, sehingga mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksudnya bukan suruh kita pergi gaduh dengan mereka, tak. Tapi kita kena bawa manusia ni sehingga mereka kenal siapa Tuhan mereka. Bukan dengan meraihkan agama lain. Kita kena hormat agama lain, kita kena meraihkan agama lain. Tak boleh. Agama lain batil. Tak betul. Salah. Benda salah mana boleh diraih? Boleh ke? 5 campur 5 jawapannya 10. Tiba-tiba ada orang kata 5 campur 5 adalah 9. Kita pun kata kita raihlah dia. 5 campur 5 9. Tu bukan raih, tu bodoh. Faham? Dah benda lari daripada fakta. Fakta sebenar 5 campur 5 10. Itu fakta sebenar. Mana boleh terima kata 9? Mana boleh terima kata 11? 11 sesat, 9 sesat. Yang tak sesat 10.
Sebab itu fakta. Begitu juga fakta Tuhan Allah. Mana ada Tuhan lain? Tuhan hanya Allah. Bila kita meraihkan pandangan agama lain, mengatakan Tuhan itu Jesus, Tuhan itu dewa, bererti kita juga telah mengiyakan Jesus pun Tuhan, dewa pun Tuhan. Tapi bukan untuk kita, untuk mereka. Jadi ada banyak Tuhan. Allah pun Tuhan, Jesus pun Tuhan, dewa pun Tuhan. Jadi di mana kalimah la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Maka terbatal kalimah la ilaha illallah dia. Maka bila terbatal kalimah ni, terbatallah imannya. Itu jangan main-main. Mana boleh ra'i. Cuma dari segi agama kita kata apa? Allah sebut dalam Quran, lakum dinukum waliyadin. Apa makna dia? Kalau mereka tak nak dengar seruan kita, mereka tak nak dengar dakwah kita, memadailah mereka dengan cara hidup mereka, agama mereka, kita dengan cara hidup kita, agama kita. Tapi bukannya Allah suruh ra'i. Lepas tu kena faham elok-elok. Lepas tu mereka anti hadis, mereka suruh keluarkan hadis nombor 8. Kadang ni dia kata hadis ni berbau ekstremis, berbau memecah belahkan perpaduan. Lepas tu orang kita yang lebih menyedihkan tu, satu orang kafir campur tangan urusan agama kita, tu satu hal. Yang lebih menyedihkan ada orang kita yang sokong. Bila kita keluarkan hadis itu bermakna kita menolak hadis Nabi. Seolah-olah hadis Nabi itu tak betul, cakap Nabi itu tak betul. Habis tak betul apa Nabi cakap, batal akidah dia. Sebab bila sebut asyhadu alla ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya aku beriman dengan Allah. Makna beriman dengan Allah, kata guru kami, percaya dengan Allah dan percaya apa yang dikatakan Allah. Kata Allah tu firman Allah. Firman Allah tu apa? Quran. Bila kita sebut pula syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, artinya kita percaya dengan Rasulullah. Makna percaya Rasulullah itu percaya pada Rasulullah dan percaya pada kata-kata Rasulullah. Kata-kata Rasulullah itu apa? Hadis Nabi. Bila tolak hadis Nabi, berarti tak percaya kepada kata-kata Rasulullah. Bila tak percaya pada kata-kata Rasulullah, tak percaya Rasulullah. Bila tak percaya Rasulullah, batal syahadah yang kedua. Bila batal syahadah yang kedua, walaupun ada syahadah yang pertama, tak sah iman, tak boleh masuk syurga. Sebab syarat kunci miftahul jannah nak masuk dalam syurga, mesti 2 kalimah syahadah. 1 syahadah tak sah. Contoh ada orang nak masuk Islam, dia kata asyhadu alla ilaha illallah. Okey. Kita baca, dia pun ikut. Lepas tu dia kata balik dulu makan Maggi Zat, dia kata. Dia pun balik dulu. Dia Islam tak lagi? Tak Islam. Sebab dia baru sebut satu je. Dia kata esok lah baru ucap yang kedua. Esok dia ucap baru sah di Islam. Macam tu kaedah 2 kalimah syahadah. Mana boleh ambil Allah tolak Nabi, tak boleh. Kan? Itu. Allahu Akbar. Itulah, aduh, pelik-pelik lah zaman ini. Kalau kita tak bersatu lagi, tak tahulah, tengoklah. Satu-satu dia ganggu gugat urusan agama kita. Dia tak pasal-pasal hadis Nabi kita nak kacau. Kenapa? Kita tak pernah kacau kitab-kitab dia. Betul tak? Kita tak pernah usik pun kepercayaan dia tu apa benda ke. Lantak kamu lah. Kamu dengan cara hidup kamu lah. Dengan lakum dinukum waliyadin. Tiba-tiba hal agama kita kamu nak masuk campur. Kenapa? Tu pun kita sokong lagi. Tu pun kita diamkan lagi. Fikir-fikirkanlah. Wasafwati Rabbil Alamin. Dan safwah pilihan. Rabbi Tuhan Al-Alamin, sekalian alam. Dan menjadi pilihan yang dipilih oleh Tuhan sekalian alam. Siapa yang dipilih oleh Allah tu? Sayyidina Muhammad. Sayyid penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipilih oleh Allah. Allah pilih jadi kekasihnya, Tuhan sekalian alam. Jadi maksud apa ni? Maksudnya wassalatu wassalam tadi itu didoakan ke atas Nabi kita. Maknanya rahmat dan keselamatan itu ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita mendoakan moga-moga, mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat. Apa makna rahmat? Kasih sayang. Allah mencurahkan kasih sayangnya Allah kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mencurahkan juga keselamatannya ke atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Cuma persoalan yang timbul, Nabi Muhammad memang sudah mendapat kasih sayang Allah.
Sebab dia kekasih Allah. Macam mana pun Nabi Muhammad dialah yang akan memang confirm masuk syurga. Kita ni tak tahu lagi masuk syurga ke tak. Dan Nabi Muhammad confirm selamat. Habis tu kenapa masih lagi didoakan rahmat dan keselamatan ni atas Nabi kita Nabi Muhammad? Maka kata ulama begini, memanglah tercurah, terlimpah ke atas Nabi Muhammad itu akan rahmat Allah dan keselamatan daripada Allah. Cuma bila kita mendoakan, macam saya sebut tadi di awal kuliah, bila orang bagi salam, kita balas balik dengan salam juga. Maknanya doa tu berbalas. Bila kita mendoakan selawat dan salam ke atas Nabi, maka selawat dan salam itu akan kembali kat kita balik. Sebab tu dianjurkan kepada kita bersalawat banyak-banyak pada Nabi. Sebab selawat tu akan patah balik kat kita. Rahmat Allah yang kita doa kat Nabi tu, rahmat tu akan balik kat kita. Keselamatan yang kita doa kat Nabi tu, selamat tu balik kat kita. Maka kita akan mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah tercurah kat kita. Keselamatan Allah dapat kat kita tu, iaitu selamat dunia dan akhirat tu dapat balik kat kita. Jadi selawatlah. Nabi ni bukan setakat selawat di bibir. Apa saja perbuatan yang kalau kita buat ni kerana cinta Nabi dan ikut Nabi, semuanya dapat rahmat daripada Allah. Bukti, contoh, ni contoh aja yang mudah kita nak nampak dan mudah kita faham. Kita pakai macam ni, pakai jubah, pakai sebat, kayu sugi pula celah telinga. Oh, bagus. Tasbih bukan pegang lah, gantung leher tu pun. Oh, hebat. Lepas tu pergi kedai makan. Papa dah makan kenyang-kenyang semua, nak balik pergi kaunter, tiba-tiba tokek kedai kata apa? Tak apa, tadi meja sebelah dah tolong bayar. Kenapa dia tolong bayar? Bak muka kita laku sangat kan? Kadang-kadang kita bukan orang kenal pun, tapi tolong bayar sebab apa? Bukan pasal kita, tapi pasal Rasulullah. Sebab apa? Sunnah Rasulullah tu ada kat kita. Bila ada sunnah Nabi ada kat kita, bererti Nabi dengan kita. Kerana Nabi itulah rahmat Allah turun. Allah jinakkan hati orang lain untuk belanja dia makan. Tu kata hebatnya Nabi, mukjizatnya Nabi. Walaupun nabinya sudah tidak ada, kan, mukjizatnya tetap terus berjalan. Keberkatannya terus berjalan. Itulah rahmat kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ni bukan wajib, jangan sangka-sangka pula. Dia pun pakai begini, siap kayu sugi apa semua tu, makan banyak-banyak, siap bungkus lagi tu untuk esok. Lepas tu dia belah macam tu. Tokek kata, weh, ni, bayar lu. Bukan ada orang bayar meja sebelah. Tok siapa nak bayar tok? Jangan sangka-sangka gitu pula. Tapi nak ceritanya kadang-kadang jadi macam tu. Betul tak? Dan automatik pun bila kita pakai macam ni, orang akan kata kita penyangak ke apa? Orang mesti akan kata, baiknya dia ni. Walaupun dia tu tujuan dia masuk masjid tadi nak curi duit masjid, tapi bukan pakai serban. Nampak? Tapi sangkaan orang akan pandang dia baik. Sebab apa baik? Sunnah Rasulullah. Itu hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu lagilah pula kalau orang yang pakai sunnah Nabi itu memang orang yang baik. Berlipat-lipat lagilah gandanya kebaikan kepada dia. Jadi bersunnah-sunnahlah tuan-tuan. Kan? Macam saya selalu dah sebut, dalam banyak-banyak baju, belilah selai 2 jubah. Tak pakai selalu, pakai time semayang Jumaat. Kan? Pakai time-time hari kebesaran, tanda kasih kita kat Nabi. Belilah kain serban, kan mahal. Baju Adidas mahal lagi, kan? Tak mahal mana kain serban. Beli, kan? Tak pakai selalu pun, hari-hari kebesaran agama pakai. Orang sambut maulid kita pakai, semayang Jumaat pakai. Tapi kalau nak pakai serban, belajar dulu cara ikat dia. Jangan main ikat je, takut diikat mati. Ikat mati tak boleh buka lah. Waktu orang pun perasan tengok, bagus dia berubah dah sekarang. Tak buka-buka dah serban tu. Dia kata bukan tak buka-buka, tak erti nak buka dah. Ikat mati. Jangan. Belajarlah dulu, tanya orang macam mana cara nak ikat. Kan tak? Tu belajar. Ambil sunnah Nabi. Kayu sugi ke, apa-apalah. Kan? Kita belajar tentang sunnah-sunnah Nabi. Amalkan. Barulah hati kita dekat dengan Rasulullah. Bila hati dekat dengan Rasulullah, moga-moga Allah izinkan Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita di saat nanti kita susah di hari akhirat nanti. InsyaAllah.
Jadi cukup setakat ni dan kita akan sambung tandakan. Lambat tu nak habis, baru sampai sini rupanya. Kita akan sambung, kuliah akan datang jika diizinkan Allah, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi wassalatu wassalam dah habis. Nabi kita pun kita dah hurai dah tadi. Lepas ni kita nak hurai ahli keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Siapa dia ahli keluarga Nabi dan siapa dia sahabat Nabi? Adakah orang yang berdarah keturunan Nabi confirm jadi ahli keluarga Nabi? Belum tentu. Dia ada syarat-syarat dia. Syarat nak kata orang tu ahli keluarga Nabi, dia ada syarat. Syarat nak katakan orang tu sahabat Nabi pun ada syarat. Dia ada syarat-syarat dia. Nak tahu syarat-syarat dia? Kita berjumpa di bulan hadapan. Insya Allah, jika diizinkan Allah. Jadi insya Allah kita sambung pengajian kita lah di bulan akan datang. Okey? Baik. Jadi itulah sikit sebanyak pengajian kita pada malam ni, yang moga-moga dengan pengajian ini berikan kesan kepada kita untuk kita semakin gairah dan semangat untuk menimba ilmu-ilmu agama Allah, dan semoga-moga dengan itu kita mendapat rahmat Allah, dekat dengan Allah di dunia, nanti lagi dekat dengan Allah di hari akhirat, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.